أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang dihormati lagi dimuliakan Al-Fadhil Tuan Imam, Al-Fadhil Tuan Bilal, yang berusaha lagi dikasihi, lagi dihormati barisan ahli lembaga pengurusan Masjid Abidin Masjid Negeri Terengganu, ibu-ibu, ayah-ayah, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat, hadirin dan hadirat yang diberkati Allah sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu dan bersama pada malam ini bagi menyambung kembali perbincangan kita seperti biasa menerusi kitab Risalah Tauhid. Mudah-mudahan sama-sama kita mendapat manfaat dan keberkatan insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sambung perbincangan kita kitab Risalah Tauhid versi Jawi, muka surat 48. Muka surat 48 di tengah-tengah di tengah-tengah sekali. Sambung perbincangan kita. Masih lagi sikit lagi perbincangan berkenaan dengan ta'alluq qudrah, ta'alluq sifat qudrah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, maka dengan mengetahui bahagian ta'alluq yang di atas ini, yang kita terang sebelum ni lah, tanjizi qadim, suluhi qadim, tanjizi hadis, ta'alluq qabdah, yang kita bincang dalam ta'alluq sifat qudrah sebelum ataupun minggu lepas lah, sebelum ni ataupun minggu lepas. Teranglah dengan jelasnya adalah manusia dari semenjak sebelum ada dan masa telah ada dan masa di dalam kubur sehingga masa bangkit hari kiamat, duduk di dalam syurga atau neraka, tidak lepas daripada genggaman dan kekuasaan Allah Ta'ala pada segala-galanya. Apabila telah diketahui demikian, adanya tetap sekali bangkit perasaan manusia menurut apa-apa perintah Tuhan supaya berbetulan amalan dengan kepercayaan yang dikatakan sempurna iman kepada Tuhan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum ni kita bincang berkenaan dengan ta'alluq qudrah. Bila kita detailkan berkenaan dengan ta'alluq qudrah, maknanya Allah Ta'ala ni maha berkuasa. Sejak bila? Sejak azali lagi. Namanya suluhi qadim. Itu Allah Ta'ala
berkuasa cipta segala-galanya sejak azali lagi. Sekalipun ketika itu alam belum lagi ada, apatah lagi manusia. Langit, bumi belum ada lagi, malaikat pun belum ada lagi, masa sendiri pun belum ada lagi, tempat sendiri belum ada lagi, arash pun belum ada lagi, roh belum ada lagi, air pun belum ada lagi. Masa tu Allah Ta'ala dah mempunyai sifat kudrah, namanya ta'alluq suluhi qadim. Okay? Dalam tempoh nak menjadikan makhluk yang pertama alam ini adalah ta'alluq qabdah, yang mana Allah Ta'ala berkuasa dalam genggaman Allah Ta'ala nak mengadakan alam ataupun meneruskan alam tu tiada, terpulang pada Allah Ta'ala. Sampai masa iradah Allah Ta'ala nak jadikan alam, maka dengan kudrah Allah Ta'ala, ta'alluq tanjizi hadith, menjadikan alam, maka bermulalah makhluk yang pertama yang Allah Ta'ala ciptakan. Ada pandangan mengatakan Nur Muhammad, makhluk pertama yang diciptakan. Ada yang mengatakan air, ada yang mengatakan sebagainya lah. Okay? Jadi adanya makhluk yang pertama, siapa yang cipta? Allah Ta'ala. Ta'alluq dia ta'alluq tanjizi hadis, Tuhan laksanakan kudrah dia, maka terjadilah alam ini. Okay? Dengan kudrah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian berterusan oleh Allah Ta'ala punya kuasa dalam semuanya, dalam genggaman Allah Ta'ala, nak mengekalkan adanya alam ini, nak meniadakan, terpulang pada Allah Ta'ala sampai bila-bila. Itu menunjukkan bahawa dengan kudrah Allah Ta'ala ni, dengan sifat kuasa yang ada pada Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala berkuasa segala-galanya, segala-galanya dalam genggaman Allah Ta'ala. Jadi di sini kalau kita fikir dengan akal, kita mikir dengan kepala otak kita, maka tak ada apa-apa yang terkecuali daripada genggaman Allah. Maknanya bang sombong lah, jangan gong lah, sebab segala-galanya dalam genggaman Allah. Apatah lagi diri kita pun dalam genggaman Allah Ta'ala, segala perbuatan kita dalam genggaman Allah Ta'ala. Itulah ta'alluq sifat kudrah. Maknanya segala makhluk dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala bersifat dengan kudrah, iaitu bersifat dengan maha kuasa. Okey, selesai berkenaan dengan ta'alluq sifat kudrah. Kemudian tuan-tuan mata Allah sekalian, kata pengarang ta'alluq iradah. Kita masuk pula ta'alluq sifat iradah. Allah Ta'ala maha berkehendak. Allah Ta'ala maha berkehendak adalah tempat ta'alluq iradah tertentu kepada yang harus jua. Sama dengan kudrah, iaitu kepada makhluk, perkara mungkin ataupun makhluk. Ta'alluq sifat iradah pada makhluk ataupun pada perkara mungkin. Alam ini makhluk, apa-apa yang berkaitan dengan makhluk, ia adalah perkara yang harus, perkara mungkin, maka di bawah ta'alluq sifat kudrah dan iradah Allah. Dan jalan ta'alluqnya takhsis. Jalan ta'alluq dia namanya ta'alluq takhsis, iaitu ta'alluq menentukan. Kalaulah kudrah, jenis ta'alluq ataupun jalan ta'alluq dia ta'alluq ta'thir, memberi bekah, ada ataupun tiada, tu memberi bekah. Kalau yang sifat iradah ni ta'alluq takhsis, takhsis, iaitu menentukan. Maka atas kaul yang terpilih, takhsis itulah ta'thir. Tetapi pada pendapat Syekh Al-Jauhari rahmatullah ta'ala alaihi, bahawasanya takhsis itu ta'thir pada membezakan sesuatu, tidak pada mengadakan sesuatu. Maka ta'thir pada kudrah dan takhsis pada iradah itu majazi akli. Majazi ni mana kiasan akal semata-mata jua. Adapun pada hakikatnya zat Tuhan, pada hakikatnya zat Tuhan yang menciptakan dan menentukan segala-galanya. Baik tuan-tuan dan mati Allah sekalian. Okey, baik gini. Sifat kudrah ialah ta'thir ataupun ijad wal i'dam, mengadakan dan meniadakan. Contoh kita bagi contoh
Negeri Terengganu contohnya. Sebab ni masjid negeri kan. Okay, negeri Terengganu ni siapa yang ciptakan? Allah Ta'ala. Dengan sifat apa Allah Ta'ala ciptakan? Kita jawab dengan ta'alluq sifat kudrah. Dengan ta'alluq sifat kudrah. Siapa yang cipta? Allah Ta'ala dengan ta'alluq sifat kudrah. Siapa yang tentukan adanya wujud negeri Terengganu ni? Siapa yang tentukan adanya negeri Terengganu ni? Allah Ta'ala juga. Dengan ta'alluq sifat mana? Dengan ta'alluq sifat iradah. Ini Tuhan menentukan adanya negeri Terengganu ataupun tiadanya di Terengganu. Dah Tuhan nak dah buat negeri Terengganu, nak berkehendaklah nak buat negeri Terengganu, maka dengan kudrah Allah Ta'ala jadikan negeri Terengganu. Maka nampak beza dia iaitu iradah Tuhan tentukan adanya, dengan kudrah Tuhan jadikan ada. Okey. Sekarang kita baca surah Yasin kan. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jika Tuhan berkehendak sesuatu, iaitu Tuhan tentukan sesuatu ada, ay yaqula lahu kun fayakun, maka Tuhan kata jadi. Jadi itu kudrah. Maknanya Tuhan berkehendak nak jadi sesuatu, dengan kudrah Allah Ta'ala jadikan perkara yang Tuhan tentukan jadi. Maka tuan-tuan, apa yang berlaku pada kita ni, benda yang telah ditentukan Allah Ta'ala dengan iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah Ta'ala nak jadi, maka jadi. Apa yang Tuhan tak ambuh jadi, maka tak jadi. Faham? Iaitu namakan sebagai iradah. Itulah sifat iradah. Tuhan tentukan ada, maka dengan kudrah Tuhan adakan. Beza kudrah, iradah ni dia sekali, dia saling berlazimi. Dia sama. Ada ketentuan, adanya kejadian. Ni yang kita sebut tak qada dan qadar. Qada dan qadar. Kita tak sebut qada saja, kita sebut juga qadar. Kita tak sebut qadar saja, kita sebut qada juga. Sebab apa? Sebab takdir, qadar, takdir, iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu Tuhan jadikan, laksanakan dengan qada. Jadi qada dan qadar. Sebab dia sekali. Qudrah, iradah dia sekali. Maka kita kata benda ni dah takdir Tuhan dah terjadi. Tadi macam mana? Qada dan qadar lah. Maka Tuhan dah tentukan dengan qudrah, takdir, maka Tuhan jadikan perkara tu dengan qudrah. Iradah, Tuhan tentukan perkara tu jadi, maka dengan qudrah Allah Ta'ala jadikan perkara tu. Faham tuan-tuan? Macam berlakulah, contohnya benda, contohnya berlaku ekonomi jatuh contohnya. Kita kena terima. Ekonomi naik pun kita terima. Ekonomi Malaysia tengah naik contohnya, maka kita kena terima bahawa itu adalah qada dan qadar Allah Ta'ala. Jatuh pun qada dan qadar Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana benda tu dah ditentukan, Tuhan nak berlaku, tu namanya takdir, tu namanya qadar. Tuhan dah tentukan macam tu, Tuhan laksanakan ketentuan dia, qada. Faham? Jadi Tuhan laksanakan ketentuan dia, kudrah, ta'alluq sifat kudrah. Tuhan tentukan ekonomi naik ke, ekonomi jatuh ke, itu adalah ta'alluq iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita kata tak sedihlah, redalah, benda hak berlaku ni benda hak Tuhan nak. Sebab tu kita mari reda. Ulama menyebut orang yang tenang ni orang yang reda dengan ketentuan Allah Ta'ala. Orang yang tenang, hati dia reda dengan ketentuan Allah Ta'ala. Kalau dia tak reda, maka dia akan gelisah. Contohnya benda, contoh kita sebutlah, dia mari masjid bawa RM5. RM5 itu dia berajak nak beli air. Contohnya air cikung. Dulu suruhlah air cikung. Nak beli air cikung, dah harganya pasal tak RM5 dalam kocek. Sampai kat masjid, celuk-celuk, ada jatuh. Rupanya luar koyok, macam cerita pirang beli. Koyok luar, tak ada, jatuh dah duit. Alamak, melepas baru ngedang nak beli air cikung, tak ada dah air cikung. Sebab tak ada duit.
Kalau dia tak reda, ya kan apa jadi gini nyusah sungguh lah pakai luar koyok, apalah aku tak beringat, apalah aku tak dalam beg, apalah gini, siapa hati tak ada orang nak belanja. Jadi habis nak salah orang. Tak reda. Dia bila dah kalau dia hilang, dia nak tenang hati dia mudah je. Allah hilang dah. Tak ada rezeki lah tu. Dah tu hati tu gitu nak kau ni. Bukan nak ulang-ulang masa lama. Nak salah siapa? Nak salah kita dah letak dah kocek molek, dah kita tak tahu luar koyok. Kata nak pakai luar lain tak ada ketika itu. Dan nak salah siapa? Jawab dia, reda je lah. Sebab itu dah ketentuan Allah Ta'ala. Faham? Cuma lepas ni kita usahalah supaya lebih berhati-hati. Tapi barang lepas tuan-tuan, benda yang dah berlalu dan berlalu tersebut dengan ketentuan Allah Ta'ala. Sama juga kalau benda baik. Benda baik kita tak sandar Tuhan pula. Contoh anak berjaya dapat straight A dalam SPM. Alhamdulillah. Ni kerana saya atau tuition. Tak sia-sia saya korban. Reda lah. Alhamdulillah dapat straight A. Ni ketentuan Allah Ta'ala. Saya reda. Mungkin itu terbaik buat diri. Tak apalah. Sebab kita dah tahu. Benda berlaku ni baik untuk diri kita. Kata tak baik untuk diri kita. Hanya Allah Ta'ala yang tahu. Anak tak berjaya contoh dalam peperiksaan. Kita anggap tu musibah. Belum tentu. Anak berjaya dalam peperiksaan, kita anggap tu nikmat bukan musibah. Belum tentu. Sebab tu kena reda belaka. Dapat nikmat syukur, dapat musibah reda. Faham? Sebab apa? Contohnya, orang yang anak yang tak berjaya dalam peperiksaan SPM contohnya. Kita ingat Allah musibah dah, bala dah. Jangan. Takut anak tu jadi orang. Tu jadi orang. Mungkin dia kerja kapung. Mungkin dia jual. Dia jujur. Dia tak ada peluang untuk rasuah. Dia tak ada kepentingan orang nak cari dia untuk bayar duit kopi ke. Tak ada kepentingan orang nak rasuah dia. Jual saya. Jadi bersih. Harta dia dapat bersih. Hati dia bersih. Dan lagi surah balam mayang. Hak yang straight, hak yang bijak. Jadi pegawai besar contohnya kerajaan ataupun CEO syarikat. Lagi mudah untuk disuap, disogok. Dan dia pula bos. Kan nak beli kereta kacil. Beli kereta besar. Bila kereta besar kau bima bulanan. Mesti ada masalah kewangan. Contohnya nak bayar bulan-bulan. Mari orang sogok bitih. Dan nak lepas tender. Nak lepas projek. Terjebak dalam rasuah. Hak tu straight tau. Hak berjaya molek tau. Jawab dia tuan-tuan. Apa yang berlaku ketentuan Allah Ta'ala. Jadi kalau dapat nikmat syukur. Kerana datang dari Tuhan. Kalau dapat musibah contohnya lah benda yang kita tak ambuh, maka jawab dia sabar dan kita kena redha. Sabar tu redha. As-sabru 'alal bala, redha lah. Kena redha lah benda tu ketentuan tuan-tuan. Jadi di sini bila hati kita dah set dah apa yang berlaku, contohnya apa yang berlaku musibah buat diri kita. Contoh kita anggap Allah Rabbi kena dah kali ni. Tak apalah dah Tuhan tentu gitu dah nak kata ke mana. Okey. Tuhan dah tentu dah. Baru ni contoh kita sendiri. Okey. Naik motosikal bunyi kuat. Lepas tu bunyi kuat boleh jalan je motosikal. Lepas tu gilah kat pomeng. Pomeng cek gegar. Gegar lah. Gegar mari mana? Gegar mari kat tayar, tukar tayar. Lepas tu bila buka tayar tu gegar pula kat enjin. Kensyah enjin. Buka Allah nak buka tak? Tanya nak buka tak? Ya okey lah. Memang gegar ni. Kita mikir buka kan. Tak apalah nak kau ni. Ketentuan dah buka. Okey. Bila buka tu melayang 2,000 lah. Contoh. Untuk sikat. Kalau kereta bertahan ni 2,000 dah. Kalau mikir Allah $50,000 dalam keadaan ekonomi gini akhir tahun pula dalam keadaan baju raya dalam keadaan anak ni nak cuti sekolah nak jalan gimana mikir tapi mikir dah Tuhan tentu gitu kan kita nak patah balik pula dah benda rezeki dia bagi benda tu juga dia ambil maka redha jelah nak kata mana dah kan nak ferah, nak ambil tidur, jadi nak ngamuk, nak marah bini, nak katok anak, nak pergi tepi kat sungai, nak pergi buang tembiak, nak pergi nyanyi rock, nak pergi pelatuk kepala dinding, buat benda, apa faedah? Redha je lah. Contohnya tuan-tuan, itu berlaku. Jadi masing-masing ada ujian dia. Jadi kalau lah dia nak tenang dengan ujian yang melinda, redha lah. Dia dah berlaku, dah nak ke mana? Kerana itu berlaku dengan takdir Tuhan. Itulah iradah. Faham? Sebab itulah orang yang ngaji betul
dia dalami betul tauhid dan dia faham betul daripada hati dia, dia akan mudah dapat redha insya-Allah. Sebab dia belajar benda berlaku dah memang Tuhan tentu gitu. Nak kata mana? Boleh je kalau dia kata, oh kalau aku buat gini tak apa. Jawab dia benda tu lepas dah. Mu tak payah anggap, tak payah kata kalau lah. Benda tu dah berlaku dah. Dan benda berlaku, semua yang berlaku ketentuan Tuhan. Mu nak kata benda, nak salah siapa? Nak salah ke Tuhan? Mu siapa? Contohnya. Maka di sini, redha lah. Sebab apa yang berlaku, ada ketentuan. Yang penting kita baik sangka dengan Tuhan. Tak apalah, mungkin Tuhan nak bagi lebih baik insya-Allah. Kita tak tahu. Tapi dengan baik sangka memang Tuhan akan bagi dengan apa yang kita sangka tuan-tuan. Ana inda dhanni 'abdi bi. Allah Taala berfirman, aku ni di sisi sangkaan hamba dia. Maknanya kalau baik sangka dia dengan Tuhan, dia sangka contoh tak apalah musibah berlaku dah Tuhan tentu gitu. Mungkin Tuhan nak buat lebih baik, maka Tuhan akan bagi betul benda baik. Tapi kalaulah benda yang berlaku pada dia, dia kata oh mungkin Tuhan marah ke aku. Marah sungguh Tuhan ke dia. Tu jangan buruk sangka dengan Tuhan. Hukum pun berdosa tuan-tuan, buruk sangka dengan Tuhan. Sebab Tuhan akan bagi dengan apa yang hamba sangka pada dia. Maka tuan-tuan mati Allah sekalian, nak sangkaan baik dengan Tuhan, pertamanya belajar akidah. Dan bila kita belajar bab qudrah dan bab iradah ni, kita tahu bahawa berlaku dengan qada dan qadar Allah Taala, semua dah ditentukan. Kita tidak ada upaya melainkan usaha saja. Apa-apa dah ditentukan, maka kita redha jelah. Dan kita baik sangka dengan Tuhan, mungkin Tuhan nak bagi benda lebih baik, maka Tuhan akan bagi benda baik insya-Allah atas sangkaan hamba kepada dia. Faham tuan-tuan dah? Maka muslimin rahmati Allah sekalian, kembali kita Jadi di sini iradah ni Allah Taala Maha berkehendak, mempunyai sifat kehendak. Ta'alluq dia takhsis, iaitu Tuhan menentukan segala perkara yang harus ataupun segala perkara mungkin. Maknanya makhluk, segala ciptaan adalah ditentukan Allah Ta'ala bila? Sejak azali lagi. Itu panggil ta'alluq, sifat iradah tanjizi qadim. Iaitu Tuhan dah tentukan segala perkara yang berkaitan dengan makhluk ini bila? Sejak azali lagi. Namanya tanjizi qadim. Jadi apa-apa berlaku tuan-tuan dan puan-puan sekalian, benda tu dah ketentuan. Nak kata ke mana? Kata Syekh Yusri Jabr Al-Hasani, Yusri Jabr Al-Hasani, seorang ulama di Mesir, dia kata sekalipun apa yang berlaku itu ialah dosa yang kita buat. Contoh dulu dia ni ada sejarah hitam lah, contoh dia ada sejarah hitam. Ni dia taubat dah. Walaupun benda tu berlaku, jangan dia menyesali sungguh-sungguh siapa tak jadi kerja buat. Siapa seolah-olah macam tertekan, stres dan sebagainya. Sabar. Dan tetap dia kena yakin bahawa benda yang berlaku tetap ketentuan. Walaupun benda tu adalah benda yang maksiat tuan-tuan. Sama juga kalau benda tu pahala, tetap ketentuan juga. Sebab segalanya adalah ketentuan Allah Ta'ala. Baik ke buruk adalah ketentuan Allah Ta'ala. Cuma kita tak sandarlah benda buruk ke Tuhan, kita sandar kepada diri kita. Tapi pada akidah kita ngaji akidah tuan-tuan, segalanya adalah ketentuan Allah Ta'ala. Sekalipun maksiat yang dia buat, apa yang perlu dia buat? Dia menyesali betul-betul sampai stres, tertekan, masuk buat gila. Kerana sejarah hitam yang dia buat. Malu mukanya, dalam keadaan sedihnya, dalam keadaan bersalahnya, jadi stres, naik gila, ising siapa. Jadi gila siapa kerana apa yang dia buat. Jawab dia tak perlu gitu. Nyesal-nyesal, azam tak payah buat dah, taubat kepada Allah Ta'ala. Dalam hati kata dah apalah, benda tu dah ketentuan. Memang ketentuan pun. Benda ni, akidah ni, saya rasalah tuan-tuan Allah sekalian, kalau ajar kepada masyarakat betul-betul, terutamalah penjawat awam lah. Sebab maklumat daripada hospital, daripada kerajaan sendiri, ramai penjawat awam yang stres dengan kerja sehingga masuk buat sakit jiwa. Sehingga kan maklumat yang saya dapat, ada yang masuk buat sakit jiwa tu ialah nurse hospital tu sendiri. Dia rawat orang, dia stres. Mungkin dia stres dengan kerja, mungkin stres dengan keluarga, mungkin stres dengan kewangan, mungkin stres dengan kawan-kawan, mungkin stres ekonomi, stres dengan hidup. Jawab dia tuan-tuan, nak macam mana? Memang benda tu ketentuan Allah Ta'ala. Dia dah usaha yang terbaik, jawab dia kena redha lah. Jadi kurangnya redha, dia akan menyebabkan stres. Betul tuan-tuan? Kita terada.
Kita terladah bila kita alih orang panggil pinggirkan sifat redha, terlalu memikirkan benda hak berlaku, musibah, ujian dan sebagainya, dak sandar molek kepada kudrah dan iradah Allah Taala, qada dan qada Allah Taala ni, dia rasa stres, dia mikir Allah apa buat gitu. Jangan mikir apa buat gitu, apa kena aku gini, apa jadi atas kepala aku, apa dak kena ke orang lain, mikir, stres lah kali gila. Lah kali dia tekanan tuan-tuan. Tu antara tujuan kita ngaji akidah. Ingat, setiap orang dia ada ujian dia dan Tuhan akan uji. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan akan letakkan dia yang ke dia mampu. Maka setiap orang ada ujian. Tak ada lah sebut, oh mu sedap mu tak ada benda aku ni banyak ujian. Tak ada. Dia ada. Cuma hidup kabar kemu je. Faham tuan-tuan? Kita dulu ingat gitu kok, bila kena tah kita, Allah sedapnya orang lain. Tuhan wi mudah je hidup. Kita ni susah. Tak, rupanya orang lain bila kita korek cerita, parok lagi pada kita. Tanya orang ni nampak happy molek, tanya parok lagi pada kita. Ni lagi stres pada kita. Rupa-rupanya benda yang Tuhan buat dah ditentukan atas masing-masing. Orang panggil masing-masing cuba mengatasi macam mana. Antaranya ialah hati itu pegang. Itu adalah ketentuan. Itu tujuan belajar kudrah dan iradah Allah Ta'ala. Pasal qada dan qada Allah Ta'ala. Pasal takdir tuan-tuan. Ustaz sedap cakap. Macam tadi kok. Ustaz sedap cakap. Ustaz sendiri pun ada ujian dia. Tapi takkanlah kita nak kabar saya gini, saya ada masalah gini. Takkan nak kabar orang. Ustaz ni kadang dia banyak dengar masalah orang. Ustaz, saya nak jumpa ustaz sekejap. Ada masalah. Berang cerita pasal masalah keluarga. Banyaknya kalau orang puan ni cerita masalah suami lah. Suami saya tak gini. Orang lelaki pula banyak cerita pasal duit lah. Kewangan ekonomi. Saya banyak hutang ustaz, dah piti ustaz, bini minta tak mau ustaz. Bini kuat jangok contoh macam-macam. Kalau mari mari cikgu pula ataupun mari jawab awak, stres kerja ustaz gini. Masing-masing akan kata, sedap ustaz. Tak ada orang panggil tak ada masalah pun dapat happy je. Jawab dia, setiap orang ada ujian dia. Sebab apa? Sebab Tuhan hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kamu menyangka bahawa adakah an yutraku an yaqulu amanna, adakah Tuhan ni akan mengabaikan kamu, mengatakan kamu ni beriman, amanna wa hum la yuftanun, sedangkan dia tidak diuji. Maknanya orang yang beriman, orang yang hidup di dunia ini, dalam keadaan dia beriman, dia akan diuji mana-mana pun. Cuma atas orang dia cuba mengatasi macam mana, pun berdasarkan kepada ilmu dan apa yang dia belajar. Sebab itulah dalam pengajian akidah tuan-tuan, kita tekan pasal ta'alluq qudrah, ta'alluq iradah, supaya biar dia orang panggil apply. Biar dia apply apa yang dia belajar, mari ujian, mari musibah, dah apalah nak guna tu ketentuan Allah Ta'ala. Dia akan mari gitu tuan-tuan, dia atas masing-masing lah. Sebab tu kalau kita tak pandai nak uruh, tak pandai nak manage tuan-tuan, dia akan mari stres, sungguh stres tuan-tuan. Kita ada anak contohnya, kita ada bini, ada belaka masalah. Bini kita ingat kita masalah kepada dia, kita sendiri pun ingat dia masalah kepada kita. Lepas tu anak-anak begitu juga, kita ingat dia masalah kepada kita, anak kita ingat kita yang bermasalah kepada dia. Jadi ada semua masalah tuan-tuan. Jawab dia, itulah ketentuan Allah Ta'ala. Kalau marilah benda tu musibah, ujian, sabarlah. Kalau mari nikmat, syukurlah. Macam mana nak sabar tu? Kat sabar tu, macam mana nak sabar, nak redha? Jawab dia, semua tu ketentuan Allah Ta'ala. Tuhan tentukan yang terbaik dah untuk kita. Maka redalah, kita hamba kan, kita kena ikut Tuhan. Bukan kita hamba, kita kena arah Tuhan pula. Nak gini. Tak boleh. Kita bukan Tuhan. Kita bukan Tuhan, kita ni hamba. Tuhan tentu untuk kita, bukan kita tentu untuk Tuhan. Bila kita ni tentu untuk Tuhan, kita pula berlagak jadi Tuhan. Hak tu yang jadi pening. Hak tu yang jadi masalah. Sebab anda, sebab kita bertindak seperti mana tugas Tuhan. Makhluk ni tuan-tuan, dia ada satu tahap, dia akan bertindak, dia akan membuat perkara yang mana tu adalah pekerjaan Tuhan. Contohnya bab rezeki, dia mikir sangat bab rezeki dia, sedangkan rezeki telah ditetapkan, tapi dia mikir juga rezeki dia sampai dia stres.
Jadi bila dia ngadu je rezeki, macam mana rezeki salah akan datang, tak boleh kerja, tak boleh gaji ke, dia jadi tak boleh tidur malam. Jawab dia, bukan tugas dia benda cara rezeki ni. Bukan tugas dia bagi-bagi rezeki, bukan. Tu kerja Tuhan. Usaha je, insya-Allah ada rezeki dah ditetapkan kepada kamu. Maknanya kalau tak ada rezeki bagi kamu, maknanya mati lah. Kira gitu. Betul lah? Bila putus rezeki, dengan makna itu mati. Faham tuan-tuan? Jadi kerja kamu ialah usaha cari dapat rezeki. Tak dapat rezeki bukan tugas kamu. Andai kata mu mengambil tugas Tuhan beri rezeki, mu akan pening, mu akan resah, mu akan mikir, mu akan tak tidur malam, mu akan stres dan sebagainya. Itu yang berlaku. Begitu juga dengan takdir. Tuan-tuan mati Allah sekalian, bila mikir pasal takdir banyak sangat, apa akan berlaku, apa jadi gini. Itu tugas Tuhan menentukan takdir untuk makhluk. Kita ni hamba ikut apa yang Tuhan tentukan, apa yang Tuhan nak. Sebab kita ni hamba, kita bukan Tuhan. Andai kata kita nak tentu untuk Tuhan, kita pula ambil pekerjaan Tuhan, tak mampu kita. Hak tu jadi stres. Bila stres sebab benda tu tak mampu, dia akan jadi gila, akan jadi hilang akal, akan jadi sing, akan jadi tak khabar. Sebab apa? Bukan tugas hamba untuk tentukan segala perkara. Itu tugas Tuhan. Kita hanya ikut apa yang Tuhan tentukan dengan usaha yang Tuhan bagi ruang kepada kita untuk kita ikhtiar dan juga kita buat. Faham tuan-tuan? Jadi tuan-tuan mati Allah sekalian, kembali balik perbincangan kita. Tadi sarah sedap tu. Tadi sarah sedap. Iradah ni, ta'alluq iradah ialah ta'alluq taksis, jalan taksis, iaitu Tuhan tentukan segala perkara. Maknanya segala yang berlaku ni pada makhluk ini, apa-apalah, dah kiralah arash ke malaikat ke benda, semua yang berkaitan dengan makhluk telah ditentukan Allah Ta'ala sejak azali lagi. Okey, baik. Faham tak tuan-tuan? Begitu juga segala makhluk, semua makhluk adalah dijadikan oleh Allah Ta'ala. Satu, dengan sifat kudrah. Semua makhluk juga adalah ditentukan segalanya oleh Allah Ta'ala dengan ta'alluq iradah. Jadi kudrah dan iradah, jadi kita simpulkan dengan bahasa mudah kita, qada dan qadar lah. Qada dan qadar Allah Ta'ala. Tuhan tentukan, Tuhan buat. Tuhan tentukan dia ada, Tuhan adakan. Tuhan tentukan dia tak ada, Tuhan tidak adakan. Tu kudrah dan iradah dia tekek. Tu qada dan qadar dia tekek. Orang tak sebut qada saja. Orang tak sebut qadar saja, orang sebut qada dan qadar. Faham? Itu maknanya adalah perbincangan kudrah dan iradah Allah Ta'ala. Apa-apa pun Tuhan bersifat dengan kudrah. Contoh buat alam ni. Contoh Tuhan buat alam ni dengan sifat kudrah. Itu secara majazi akli, secara kiasan akal sahaja. Hakikatnya yang buat alam ni Allah Ta'ala. Tuhan tentukan alam ni gini, makhluk ni gini. Dengan apa? Dengan sifat iradah. Adakah iradah yang buat? Itu majazi akli saja, panggil kiasan akal saja. Hakikat yang sebenar ialah Allah Ta'ala tu yang tentukan. Allah Ta'ala sendiri yang tentukan. Dah sifat iradah tu panggil majazi akli. Mana kita sandarkan akal kita, baru sifat iradah yang menentukan segala-galanya. Hakikat yang menentukan segalanya Allah Ta'ala lah. Tak ada orang lain dah. Tuan-tuan mati Allah sekalian, ada pun bahagian ta'alluqnya sifat iradah, 3 bahagi. Yang pertama, suluhi qadim, iaitu patut dan layak pada azali, bagi menentukan mungkin. Mungkin ni makhluk dengan segala yang harus atas mungkin, yang harus atas mungkin daripada ada dan tiada, dan menentukan segala sifat, segala masa, segala tempat, segala pihak ni arah segala arah, dan segala qadar, sukatan dia ke qadar dia atas mungkin, atas makhluk. Maka pada ta'alluq ini Tuhan belum menentukan, hanya kepatutan jua. Patut ni maknanya Tuhan mampu, Tuhan boleh untuk menentukan. Kepatutan jua pada menentukan segala perkara yang di atas ini. Maka di dalam ketentuan inilah Tuhan telah mematutkan seseorang hamba semenjak dari mula-mula ditiupkan roh ke dalam jasadnya pada tentang umurnya, rezekinya dan segala-galanya. Baik tuan-tuan mati Allah sekalian. Contoh
Suluhi pertama, suluhi qadim. Dia ada tiga tuan-tuan. Dia ada suluhi qadim, dia ada tanjizi qadim. Okey. Tapi satu lagi dalam kitab ni sebut tanjizi hadis. Ni khilaf lah. Sebenarnya yang mutamak dalam kitab Faridah tak ada sebut tanjizi hadis. Hanya sebut suluhi qadim dan tanjizi qadim saja. Okey. Tanjizi hadis ni lebih kepada kudrah. Kudrah baru ada tanjizi hadis. Tak apa, tuan-tuan, kita bincang. Baik, apa maksud suluhi qadim? Ta'alluq sifat iradah suluhi qadim. Maknanya apa? Suluhi ni maknanya Tuhan ni mampu ataupun Tuhan patut ataupun Tuhan boleh. Qadim sejak azali lagi bersifat dengan iradah, menentukan segala makhluk. Contohnya tuan-tuan mati Allah sekalian, okey, tuan-tuan dan puan-puan mari kat masjid malam ni. Siapa yang membuat menciptakan perbuatan tuan-tuan dan puan-puan mari masjid? Siapa? Allah Ta'ala. Siapa yang tentukan? Orang lain Tuhan tentu KTCC Mall. Ada orang Tuhan tentukan malam ni pergi Drawbridge. Ada orang tentukan duduk rumah saja. Ada orang Tuhan tentukan duduk dalam kubur pun ada. Ada orang Tuhan tentukan ada nurul naik jabak lagi. Ada orang tentukan pergi jalan kat Cameron Highland contohnya. Jadi siapa yang tentukan semuanya? Allah Ta'ala. Persoalan di sini, bila lagi Tuhan tentukan sebenarnya? Yang sebut tadi, kita termasuk kita sekali lah. Bila lagi Tuhan tentukan? Bila Tuhan tentukan perkara ni? Contoh kita kembali pada kita dah. Kita ada sini tuan-tuan. Siapa yang tentukan kita ada sini? Allah Ta'ala tak? Bila Tuhan tentukan? Bila tentukan? Bila lagi Tuhan tentukan? Jawab dia sejak azali lagi. Jadi itu namanya ta'alluq suluhi qadim. Maknanya suluhi ni maknanya mampu Tuhan untuk menetapkan apa-apa pada makhluk ni sejak azali lagi. Faham tak tuan-tuan? Tuhan boleh tentukan kita ada kat masjid, Tuhan boleh tentukan kita ada kat rumah, Tuhan boleh tentukan kita ada kat KTCC, Tuhan boleh tentukan kita ada kat Drawbridge, Tuhan boleh tentukan kita ada pasar, Tuhan boleh tentukan kita ada kat jalan. Boleh belaka? Boleh tak Tuhan tentukan? Boleh. Boleh ni, bila lagi Tuhan boleh ni? Tentukan macam ni. Sejak azali lagi. Itu namanya suluhi qadim. Faham? Qadim tu maknanya sejak azali. Suluhi ni maknanya boleh ataupun mampu ataupun patut Tuhan menentukan segala perkara pasal makhluk ni qadim sejak azali lagi. Ni kalau orang tanya kita, Tuhan boleh tak jadikan saya Korea? Contoh. Saya ni kan orang Melayu. Boleh tak kalau Tuhan tentukan saya jadi Korea? Boleh? Boleh? Sejak bila lagi Tuhan boleh jadikan saya Korea? No, sejak azali lagi. Itu namanya suluhi qadim. Faham? Okey, baik. Jadi Tuhan boleh tentukan tempat saya ada mana, umur saya berapa, rezeki saya berapa, jodoh saya berapa. Jodoh siapa ke berapa? Contoh. Jodoh berapa pun boleh, siapa pun boleh. Tidak ada masalah. Tuhan boleh tentukan. Tu panggil suluhi qadim sejak azal lagi. Okey, baik, yang kedua pula. Tanjizi qadim. Iaitu tunai pada azali bagi menentukan mungkin dengan iradah akan setengah barang yang harus atas mungkin. Iaitu mumkinat al-mutaqabilat. Iaitu mungkin yang berlawanan. Sebanyak 6 perkara. Yang pertama ditentukan ada ganti daripada tiada. Tuhan boleh tentukan ada ganti daripada tiada. Yang kedua ditentukan satu tempat ganti daripada segala tempat. Tuhan boleh tentukan saya ada sini berbanding tempat-tempat yang lain. Yang ketiga ditentukan satu pihak ganti daripada segala pihak. Tuhan tentukan saya berada di hadapan tuan-tuan sekalian. Walaupun saya boleh Tuhan tentukan ada kat duduk belakang pun boleh, tak ada masalah. Yang keempat ditentukan satu masa ganti daripada segala masa. Tuhan boleh tentukan masa ni saya duduk sini ataupun masa ni saya tak berada di sini. Okey. Yang kelima ditentukan satu sifat ganti daripada sifat segala sifat. Maknanya Tuhan jadikan tentukan saya ni handsome walaupun ramai lagi orang tak handsome. Contohnya lah. Kita bagi contoh. Yang keenam ditentukan satu qadar ganti daripada segala qadar. Okey, baik gini tuan-tuan. Tanjizi qadim. Okey, tanjizi qadim. Tuhan laksanakan sejak azali lagi. Okey. Tuhan laksanakan sejak azali lagi ketentuan dia. Gini.
Baik. Boleh tak Tuhan jadikan saya, contohlah Korea? Boleh tak? Boleh. Boleh Tuhan jadikan saya bangsa Cina? Boleh tak? Boleh tak Tuhan jadikan saya bangsa Melayu? Boleh. Boleh tak Tuhan jadikan saya bangsa orang putih? Boleh tak? Boleh kan? Apa-apa bangsa, boleh tak Tuhan tentukan saya gitu? Boleh tak Tuhan tentukan saya bangsa Korea ataupun Melayu ataupun Cina ataupun Jepun ataupun Mak Saleh ataupun apa-apalah, boleh tak? Boleh. Sejak bila lagi Tuhan boleh tentukan saya dengan bangsa-bangsa sedemikian? Sejak bila? Sejak azali lagi Tuhan boleh tentukan saya. Atas dia nak lah. Tapi Tuhan tentukan saya bangsa mana? Bangsa Melayu. Daripada bangsa Korea ada, bangsa Jepun ada, dan bahasa Cina ada, bahasa putih ada, dengan bahasa India ada, bahasa macam-macam ada. Tapi Tuhan tentukan saya bangsa Melayu. Bila lagi Tuhan tentukan saya bangsa Melayu? Bila? Sejak azali juga. Tu namanya tanjizi qadim. Faham tak? Suluhi ni gini, suluhi ni sejak azali lagi Tuhan boleh tentukan segala bangsa untuk saya. Tapi Tuhan tak tentu, Tuhan pilih Tuhan pilih saya ni bangsa Melayu. Namanya tanjizi qadim. Faham tak? Lagi ni lah contoh macam PRU baru ni. Okey, PRU baru ni siapa tanding? Okey. Pertama kita buat tanding lah, contohlah. Yang tanding ialah PN, yang kedua ni untuk Terengganu ni contoh PRN. PRN baru ni, ngundi baru ni, dua tanding lah. Sama ada kerajaan perpaduan ataupun Perikatan Nasional tak? Okey. Tuhan boleh tak tentukan Perikatan Nasional menang? Boleh. Tuhan boleh tak tentukan kerajaan perpaduan menang? Boleh tak? Boleh. Sejak bila lagi Tuhan boleh tentukan kedua-dua ni menang? Sejak azali. Jadi Tuhan boleh tentukan kerajaan perpaduan menang di negeri Terengganu. Tuhan juga boleh tentukan kerajaan Perikatan Nasional pun menang di negeri Terengganu. Jadi kedua-duanya Tuhan boleh buat menang belaka. Sejak bila? Sejak azali. Namanya suluhi qadim. Okey. Tapi apa yang berlaku apa dia? Perikatan Nasional menang kan? Okey. Siapa yang tentukan? Siapa yang tentukan Perikatan Nasional menang? Allah Ta'ala. Bila lagi Tuhan tentukan Perikatan Nasional menang? Sejak azali lagi juga. Namanya tanjizi qadim. Faham tak? Itu beza suluhi dengan tanjizi. Boleh tuan-tuan? Alah macam bini kita kot lah. Bini kita ada. Boleh tak Tuhan bagi saya nikah dengan siapa-siapa orang puang yang layak? Boleh tak? Boleh. Boleh tak Tuhan tentukan saya nikah dengan siapa-siapa? Tak kira lah dalam masjid ni, keluar masjid ke siapa-siapa mana, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Boleh Tuhan tentukan? Boleh. Bila lagi Tuhan mampu untuk tentukan gitu? Sejak azali, namanya suluhi qadim. Tapi Tuhan tentukan isteri saya sekarang ni, saya nikah dengan dia. Bila lagi Tuhan tentukan saya nikah dengan isteri saya sekarang ni? Bila lagi Tuhan tentukan? Sejak azali juga. Namanya tanjizi qadim. Faham tak tuan-tuan? Jadi itulah beza antara suluhi qadim dengan tanjizi qadim. Keseluruhannya nak khabar apa? Nak khabarnya bahawa segala yang berlaku ni Tuhan tentu berlaku. Tuhan boleh tentu segala perkara, dan Tuhan tentukan segala perkara dengan apa yang dia nak. Faham tak? Tuhan jadi tentukan saya ni lahir dalam bangsa Melayu contohnya. Sebab Tuhan nak. Boleh tak Tuhan nak lahirkan saya dalam bangsa Cina? Boleh. Sebab ikut Tuhan lah. Sebab suluhi qadim. Tapi Tuhan tanjizikan iradah dia. Tu bagi tanjizi tanjizikan iradah dia, laksanakan iradah dia dengan memilih saya bangsa Melayu contohnya. Faham tak tuan-tuan? Maka itulah perbincangan dia. Kan sedap belajar kalau kita boleh detail berkenaan dengan ilmu akidah ni. Dan yang paling penting kita boleh hayati dalam kehidupan lah. Macam kita cerita tadilah, dengan redha, dengan tawakal, dengan syukur, dengan sabar. Itulah faedah, antara faedah yang kita belajar ilmu akidah, insya-Allah. Jadi cukup setakat tu perbincangan kita dalam masuk waktu isyak ini. Ada rezeki kita akan sambung pada pertemuan akan datang. Wallahu taala ala wa alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu
sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.